Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Sidang hadirin para jemaah muslimin serta muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati, diberkati lagi dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Ta'ala di atas limpahan kurniaan pada tengah hari ini dapat kita sama-sama menjadi duyufur Rahman, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rumahnya. Bukan semata-mata orang pergi haji dapat gelaran duyufur Rahman. Bukan semata-mata orang pergi umrah dapat gelaran tetamu Allah. Kita yang hari-hari ulang-alik singgah masjid, i'tikaf di masjid, duduk kat surau, berjemaah di surau pun gelaran kita duyufur Rahman, tetamu Allah. Sebagaimana tetamu kalau datang rumah kita, kita muliakan, kita persiapkan yang sebaik mungkin. Begitulah orang yang datang rumah Allah, dibukakan kepada mereka kita semualah pintu-pintu keampunan, pintu-pintu kemuliaan, dan yang paling kita nak dibukakan pintu perbendaharaan syurga oleh Allah selama-lamanya kita dalam jagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sidang jemaah yang berbahagia, itulah yang kita harapkan dalam kehidupan kita ini. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Dunia yang sedang kita diami ini tempat kita bercucuk tanam, tempat kita bersenda gurau, tempat kita buat sesuatu yang insya-Allah kita akan tuainya di akhirat kelak. Dekat dunia kita banyak buat pahala amal kebaikan, dan di akhirat itulah yang akan kita gunakan. Sebab mata wang yang diguna pakai di akhirat namanya mata wang as-sawab, pahala. Tak laku dah duit apa yang paling mahal dekat dunia ni, hebat macam mana pun tak laku dah. Duit apa yang paling mahal tuan-tuan sekarang? 1 dinar Kuwait bersamaan dengan RM15 duit kita. 1 dinar dia RM15 duit kita. Dialah yang nombor 1 sekarang. Tapi pergi ke negeri akhirat, laku lagi ke?
guna lagi? Tak ada dah. Sebab di akhirat yang diguna pakai as-sawab, pahala yang kita banyakkan buat sewaktu hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Oleh kerana itulah para jamaah yang berbahagia, siapapun kita, mudah-mudahan kita harapkan dunia yang sedang kita kecapi nikmati ini, kita banyakkan memberikan masa kita untuk mengingati Allah, barulah sesuai dengan kita bersifat dengan sifat ahli syurga. Kalau kita hitunglah tuan-tuan, 24 jam Allah bagi pada kita di dunia yang sementara ini. 24 jam agak-agaklah berapa yang kita bagi balik untuk Allah. Kalau kita hitung punya hitung, Allahu Akbar, malu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 24 jam Allah bagi masa pada kita. Sembahyang subuh 10 minit, zuhur 10 minit, asar, maghrib, isyak 10. Maknanya sembahyang pun baru 1 jam untuk Allah. Tiap-tiap hari kita melazimi majlis ilmu, alhamdulillah, tambah sejam lagi. Senang-senang katalah, bahasa mudahnya, 24 jam Allah beri pada kita, 2 jam untuk Allah. Dan 22 jam lagi sedar tak sedar untuk dunia sebenarnya. Makan, minum, kita bekerja dengan keluarga. Kalau ikut logik, memang tak sepatutnya lah kita ni ahli syurga kalau ikut logik lah. Maklumlah 22 berbalas 2, jauh sangat beza tu. Tapi inilah rahmat Allah. Allah tak memandang pada nilai jam itu. Walaupun 2 jam, tetapi 2 jam yang penuh kekhusyukan, 2 jam yang penuh keikhlasan, 2 jam yang penuh tawajuh pada Allah, jauh mengatasi 22 jam tadi. Itulah rahmat Allah pada kita. Walaupun sikit 2 jam, tetapi yang 22 jam lagi kita buat, nampak benda tu dunia, tapi hakikatnya berpahala. Kita keluar pergi kerja, balik petang, sepanjang bekerja kita 8 ke 10 jam dalam pahala di sisi Allah, sebab mencari rezeki yang halal lagi barakah. Walaupun kita tidur mungkin 6 jam sehari, tapi nak tidur baca apa? Tidur pula berwuduk. 6 jam itu walaupun nampak tidur, tetapi 6 jam yang penuh pahala masuk dalam akaun kita. Jadi itulah yang kita nak dengan dunia yang sementara yang kita kecapi ini. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah, dengan nilai pahala as-sawab tadi, selama-lamanya kita di akhirat berada dalam mardatillah, syurga Allah dan keredaan Allah Ta'ala. Dan kita tahu sidang jemaah sekalian, di akhirat nanti syurga dan neraka tempat kembalinya manusia. Bila sebut syurga, orang kita panggil, ia dikenali sebagai taman-taman yang indah. Akan tetapi bila sebut neraka, disebut dengan khufrah. Khufrah ni maknanya lubang. Itu beza syurga dan neraka di akhirat kelak. Satu dipanggil taman. Bila sebut taman, kita pun sejuk rasa. Tenang, mungkin terbayang air terjun, mungkin terbayang sungai, lautan, tumbuh-tumbuhan. Tapi bila sebut neraka, lubang yang amat dalam lagi menyeksakan kegelapannya dan panasnya. Dan bila sebut lubang ni bukan tempat manusia nak tinggal dah, senang-senang kata. Sebab tu di akhirat mudah-mudahan kita balik ke kampung asal kita, yakni syurga. Jangan sampai kita tersalah GPS,
terjun dalam lubang itu, yang mana lubang neraka inilah, kalau kita belek Quran tuan-tuan, Allah lebih banyak sebut syurga ke neraka? Kalau kita hitung rupa-rupanya Allah lebih banyak sebut neraka dalam Quran. 145 kali diulang perkataan an-nar, neraka, berbanding syurga 135 kali. Jadi kurang 10 lah. Perkataan syurga al-jannah 135 kali, manakala an-nar 145 kali. Jadi kata ulama tafsir, itulah nama tempat yang paling banyak Allah sebut dalam Quran. Dan Allah sebut paling banyak itu supaya kita ambil perhatian yang lebih, ambil serius, supaya bangkit kita dari kubur, kembali ke negeri akhirat, yang selama-lamanya kita jangan sampai kita transit dalam neraka. Walaupun kita tahu akhirnya umat Islam akan ke syurga juga. Jadi kita tak nak main transit-transit, apatah lagi nak selama-lamanya dalam itu. Jadi kita hari ini, kita mohon syurga Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya selama-lamanya. Kita tak nak duduk dalam lubang tersebut. Sebab lubang ni bukan tempat manusia nak tinggal. Lubang bukan tempat manusia nak tinggal. Kita, kalau kita tengok hari ni tuan-tuan, para jamaah yang dikasihi lagi dirahmati Allah, jadi itulah yang digambarkan oleh baginda Nabi SAW. Keadaan manusia bila balik ke padang mahsyar, ditiup sangkakala yang kedua, bangkit semua makhluk-makhluk Allah, lalu dihisap kita. Orang kata banyak immigrationnya kat sana, kan, banyak sekatan-sekatannya. Kita nak masuk negara orang pun berapa banyak sekatan. Setengah-setengah negara tu siap ada immigration anjing yang tunggu, kan. Kalau anjing pergi, anjing bau pelik, anjing tu menyalak, maknanya tak pasal-pasal, kena tahan juga. Ada setengah negara tak ada benda macam tu. Maknanya kita nak masuk negara orang pun punya banyak sekatan, apatah lagi nak masuk syurga Allah Ta'ala. Berapa banyak dihisap satu persatu amalan-amalan kita, dan mudah-mudahan kita masuk jadi ahli syurga. Kita tak nak mendiami lubang neraka. Baginda Nabi SAW, Nabi pernah sebut tuan-tuan dalam hadis, saya buat formula mudah lah, 70 sebanyak 5 kali tentang neraka. Nabi sebut neraka ni, tuan-tuan ingat 70 sebanyak 5 kali. 70, 70, 70, 70, 70. Fakta tentang neraka, keadaannya di akhirat kelak, yang mana baginda Nabi SAW sebut yang pertama, neraka-neraka ni sab'ina juz'an min harri jahannam, 70 kali lebih panas berbanding api dunia. Itu 70 yang pertama. Jadi kata guru saya, orang yang nak buat maksiat, orang yang nak makan benda haram, kalau dia sedar tentang 70 yang pertama ni, tak jadi dia, cancel dia nak buat benda maksiat, nak makan benda haram, kalau dia sedar yang api neraka 70 kali lebih panas berbanding api dunia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, satu hari dia dengar Nabi SAW bersabda. Nabi sebut neraka ini lubangnya dibakar selama 3,000 tahun, dibakar api neraka. 1,000 tahun pertama bertukar warna jadi merah menyala.
Api ni dia warna oren tuan-tuan kan. Api ni banyaknya warna oren, campur biru sikit-sikit, campur merah sikit-sikit. Tapi bila dah bakar 1000 tahun, maka berubah jadi merah keseluruhan. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda lagi, dibakar 1000 tahun yang kedua, cukup 2000 tahun, lalu bertukar warna api tu jadi warna putih seputih-putihnya. Kerana terlalu panas sehingga bertukar jadi warna putih. Masya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, dibakar lagi 1000 tahun yang ketiga. Akhirnya berubah jadi warna hatta yaswadda kullu. Jadi warna aswad. Kan? Aswad, warna hitam, kegelapan keseluruhan. Maknanya neraka ni adalah lubang. Lubang pula dalam. Api itu pula warna hitam legam. Maknanya tak ada cahaya langsung. Blackout terus dalam tu. Keadaan orang-orang yang diseksa di dalamnya balik-balik ke negeri akhirat dalam keadaan ingatkan membawa kebahagiaan, tetapi kesengsaraan forever and ever, selama-lamanya. Sebab tu Nabi sebut tadi 70 yang pertama tentang neraka, apa dia faktanya? 70 kali lebih panas berbanding api dunia. Yang kedua tuan-tuan, baginda Nabi SAW bersabda, fakta tentang neraka 70 yang kedua apa dia? Yakni kedalaman lubang neraka 70 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Satu hari Nabi SAW duduk dengan sahabat dia ramai-ramai. Tiba-tiba terdengar bunyi dentuman yang teramat kuat. Nak kata bunyi bom, mana ada bom zaman tu. Nak kata meletup, tak ada tempat terbakar. Tapi bunyi itu bukan Nabi seorang dengar. Sahabat-sahabat yang duduk dengan Nabi pun boleh dengar juga bunyi itu. Lalu Nabi tanya, wahai sahabatku, tahu tak bunyi apa benda tu? Maka jawab sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul sahaja lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW bersabda, ketahuilah, itulah bunyi batu yang dilemparkan 70 tahun yang lalu dari puncak neraka. Hari ini genap 70 tahun, sampailah batu itu ke dasarnya. Allahu Akbar. Maknanya kedalaman lubang neraka, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang yang buat tak tahu dengan syariat Allah, tak mampu kita nak gambarkan kedalaman lubang itu 70 tahun perjalanan. Kalau tuan-tuan naik bangunan menara paling tinggi sekali kat dunia pun, cuba baling batu kat bawah, 2-3 minit sampai lah. Kan? Dalam mana sangat, jauh mana sangat, tinggi mana sangat. Tapi ke dalam lubang neraka begitulah keadaan yang paling dahsyat. 7 neraka itu, ke-7-7-nya kedalaman lubang 70 tahun keadaan. Neraka Jahannam, neraka Lazza, neraka Hutamah, neraka Saqar, neraka Sa'ir. Yang ke-6 neraka Jahim. Dan yang ke-7 neraka Hawiyah, fa ummuhu Hawiyah. 7 neraka itu kedalamannya begitulah tuan-tuan. Sebab itulah satu neraka beribu-ribu kali ganda lebih besar dari langit dan bumi lagi. Masya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Maka yang kita risaunya apa dia tuan-tuan? Bila sebut 70 tahun kedalaman lubang neraka, yang kita risau yang duduk paling dasar, paling bawah sekali. Orang Kelantan kata patak neraka. Apa yang duduk paling bawah sekali? Orang munafik. Orang yang konon-kononnya nak pada Islam, tapi sebenarnya dia lah yang nak porak-perandakan agama. Orang munafik, api dalam sekam, gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut,
maka tempatnya neraka di dasarnya. Wal'iyazubillahi min zalik. Jadi menjadi keinsafan pada kita supaya kita jaga betul-betul iman kita, akidah kita, dan tidak kita termasuk dalam golongan fasik atau munafik, tapi jadi orang yang benar-benar memperjuangkan akidah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 70 yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, akan berlaku di hari akhirat, hari kiamat nanti, tuan-tuan. Buka dalam kitab Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda 70 yang ketiga. Apa dia 70 yang ketiga? Yu'ti bin nar yaumal qiyamah sab'una alfa zimamin, rawahu Muslim. Akan datang pada hari kiamat, menanti di dalam neraka itu sab'un, 70, alf, ribu, 70,000 apa dia? Zimamin, rantai-rantai besi untuk menyeksa ahli-ahli neraka. 70,000 rantai-rantai besi dipersiapkan Allah untuk mengikat, menyeksa dan mengazabkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah tadi. Cuma masalahnya, tuan-tuan, tali-tali besi tadi, rantai-rantai itu bukan digari, diikat dekat tangan macam OKT, orang kena tuduh naik turun mahkamah. Bukan macam penjenayah keluar masuk penjara kena gari, tidak. Nabi sebut dalam hadis, rantai besi tadi ditusuk daripada duburnya, ditarik tembuh keluar dari mulutnya. Dan ada yang dimasukkan dari mulutnya, ditarik tembuh keluar kok dubur, lalu diikat seorang demi seorang, dipusing, digolek macam ayam golek bulan Ramadan, tuan-tuan. Tak main ikat-ikat ni dah, tembuh terus. Tak payah ayam golek, tuan-tuan makan sate, tengok orang jual sate ni, cocok tembuh, cocok tembuh. Begitulah. Cocok daripada dubur, tembuh rantai besi daripada mulut. Wanita pertama yang syahid dalam sejarah Islam, namanya apa, tuan-tuan? Sumayyah, kan? Sumayyah, suaminya Yasir, anaknya Ammar. Tengok Sumayyah syahid, wanita pertama syahid. Macam mana matinya? Kena sula. Orang Melayu kata kena sula lah. Kena tusuk daripada dubur dengan lembing, tembus perut dan jantung ni. Meninggal dunia Sumayyah. Masih lagi la ilaha illallah, tak lari daripada akidah. Sumayyah kena tu sekejap, tapi sampai selama-lamanya dalam syurga Allah. Wanita penghuni syurga. Bukan setakat penghuni, penghulu wanita syurga. Dan kesakitan Sumayyah kena sula, kena seksa tu, itulah yang orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik akan rasakan dalam neraka kelak. Ditusuk sedemikian dengan rantai-rantai besi. Allahu Akbar, wal'iyazubillahi min zalik. Sebab itulah kita hari-hari lepas maghrib dan lepas subuh, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang baca 7 kali atau 3 kali, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, maka neraka akan respon kepadanya, ya Allah, si fulan bin si fulan mohon perlindungan daripadaku, Engkau jauhkanlah dia daripadaku, ya Allah. Maknanya kita duk baca selalu Allahumma ajirni minan nar, lepas maghrib 7 kali, lepas subuh 7 kali, ataupun lepas maghrib 3 kali, lepas subuh 3 kali, maka neraka respon pada kita, minta dengan Allah supaya kita dijauhkan dengannya. Jadi begitu 70 yang ketiga, tuan-tuan. Manakala dalam kitab Sahih Muslim juga 70 yang keempat, apa dia, tuan-tuan? 70 yang keempat, kata baginda Nabi SAW, wa fi kulli zimamin
sab'una alfa malakin yatajurrunaha au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. 70 yang keempat apa dia? Nabi bersabda, setiap satu rantai besi tadi ditarik oleh 70,000 malaikat. Rantai besi ada 70,000. Setiap satu rantai ditarik oleh 70,000 malaikat pula, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan, renungkan. Malaikat ni besar. Lagi besar daripada manusia. Bukan setakat manusia, lagi besar daripada bumi ni sendiri. Malaikat tu besar lagi. Padahal kalau kita fikir logik, satu malaikat cukup dah nak tarik satu tali, satu rantai tadi. Tapi kenapa Nabi sebut satu rantai ditarik oleh 70,000 malaikat? Rupa-rupanya sebab apa? Kerana saiz ahli neraka dan saiz ahli syurga, saiz kita di akhirat besar, tuan-tuan. Tak sama dengan saiz kita dekat dunia sekarang. Saiz kita di akhirat seperti mula-mula Allah ciptakan Nabi Adam dan Hawa dulu. Nabi Adam tingginya lebih dari 30 meter. Kan, tinggi kita berapa? Tinggi kita tak sampai 2 meter. Kan, kita kalau masuk kolam renang yang dalam 2 meter tenggelam raib kita ni. Nabi Adam lagi daripada 30 meter. Itulah saiz kita di akhirat. Tuan-tuan, kita meninggal umur 80 contoh. Bangkit-bangkit di akhirat umur 80 ke kita? Bangkit-bangkit dalam syurga nanti umur 80 ke kita? Tidak, kan? Orang perempuan Nabi sebut sweet 17, umur 17, 18 orang perempuan. Orang lelaki umur 30-an, 33, 31, umur 30-an. Maknanya kita bukan setakat berubah dari sudut umur. Badan kita pun seperti Nabi Adam. Senang-senang kata, kita dengan Ultraman tinggi kita lagi. Kita dengan Ultraman besar kita lagi di akhirat. So tak payah nak jealous dengan Ultraman, kita lagi besar. Sama juga tuan-tuan, ahli neraka ni Nabi sebut dalam hadis Bukhari, Nabi sebut apa? Dirsul kafir mislul Uhud. Nabi sebut gigi garaham orang kafir dalam neraka sebesar bukit Uhud. Tuan-tuan biasa pergi di Mekah, Madinah, tengok dekat Madinah bukit Uhud besar mana, tuan-tuan? Bukit Uhud yang besar tu, Nabi kata itu baru gigi garaham orang kafir dalam neraka. Tuan-tuan jangan tanya hujung rambut sampai hujung kaki, tinggi lagi, tak mampu nak digambar. Dan Nabi sebut dalam hadis sahih yang lain, bahu kanan ke bahu kiri ahli neraka. Jauh mana bahu kanan ke bahu kiri? Kalau kita dekat dunia, bahu kanan bahu kiri 3 kali jengkal sampailah, kan, lebih kurang. Tapi Nabi sebut ahli neraka 3 hari perjalanan kuda yang berlari. Itulah saiz bahu kanan ke bahu kiri ahli neraka. Kalau tuan-tuan ada bela kuda, cuba lepas 3 hari, tengok dia berlari sampai mana. Kalau berlari ke selatan, dah sampai Singapura dah kuda tu. Kalau lari ke utara, dah masuk sampai Krabi dah kot. Maknanya saiz ahli neraka ni besar. Patutlah Nabi kata 70 tahun kedalaman lubang neraka. Sebab besar-besar, kan, keadaan itu. Kenapa Allah besarkan? Supaya lebih lama rasa azab seksa. Sebab kalau kecil dia tak terasa. Kalau macam kita kan, dia tak terasa azab sangat. Sekali kena hancur ganti balik, sekali kena hancur ganti balik, dia tak rasa azab sangat, ulama kata. Tapi bila dah besar, waktu tu betul-betul dia akan rasakan azab seksanya. Bagi ahli neraka lah. Bagi ahli syurga, dapat kemewahan yang Masya Allah. Jadi begitulah keadaan kita, saiz kita. Benda-benda gaib ni tak boleh kita fikir dengan akal kita, tapi kita kena lihat pada sumber wahyu dari Nabi SAW
Sebab malam Isra' Mi'raj Nabi dah tengok bagaimana rupa di akhirat kelak ahli syurga dan ahli neraka. Jadi para jemaah yang berbahagia, 70,000 malaikat yang menarik satu rantai besi. Patutlah, sebab saiz tak sama. Masalahnya dalam neraka ni ada istilah mati kan tuan-tuan? Di akhirat tak kira syurga ke neraka ke, tak ada istilah mati. Kan tak ada istilah mati, keadaannya tak ada. Sebab tu Allah sebut minuman utama ahli neraka air nanah. Air nanah yang busuk warna kuning tu, wa yusqa mimma in sadid, dituang air nanah dalam mulut mereka. Dalam busuk, panah menggelegak. Bila dituang, Allah sambung dalam ayat seterusnya, yatajarra'uhu wa la yakadu yusiruh. Masuk air nanah ni, nak telan hancur perut, tak nak telan dahaga. Lalu duduk dalam keadaan selok. Tahu selok? Orang Kelantan kata selok kera. Ataupun orang KL kata nazak lah. Duduklah dalam nazak. Air menanah dalam mulut. Lalu bila duduk dalam nazak, ahli neraka kata apa? Wa ya'tihil maut. Tak apa, kejap lagi datanglah kematian. Selesailah. Dia ingatkan kejap lagi mati. Kan bila dah seksa-seksa nazak, tak apalah, kejap lagi mati, selesai. Allah pun sambung dalam ayat, wa ma huwa bimayyit wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit. Mereka menyangka mereka akan mati, sesekali tidak, mereka tidak akan mati. Allah sambung dalam ayat, maknanya selama-lamanya dalam keadaan kena seksa tadi, last sekali hancur lebur, ganti yang baru balik, diikat balik, ganti yang baru balik. Na'udzubillahi min zalik. Itu 70 yang keempat tuan-tuan. Manakala 70 yang kelima apa dia? Sebut negeri akhirat, kita terbayang 70 sebanyak 5 kali. Yang kelima ni kebetulan memang semua Nabi sebut 70 dalam hadis. Kan? Jangan tanya saya kenapa semua 70. Sebab itu pun dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim. Yang kelima Nabi sebut 70 yang kelima ni sejuk sikit kita dengar tuan-tuan. Neraka juga, tapi sejuk sikit kita dengar. Apa dia? Orang mati syahid boleh bagi syafaat kepada 70 orang ahli neraka. Dia boleh tarik masuk, transfer ke dalam syurga. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab tu orang mati syahid ni bukan calon-calon orang. Banyak orang-orang yang boleh bagi syafaat. Penghafaz Quran, ataupun orang-orang yang mati, contohnya anak mati umur 2-3 tahun, anak tadi boleh tarik mak ayah masuk syurga. Banyak orang boleh bagi syafaat, tapi Nabi tak sebut bilangannya, kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid Nabi sebut jelas bilangan 70. Seorang mati syahid, tekek percuma dengan dia, ada 70 tekek dia boleh tarik. Tuan-tuan, hari ni hari ke-81 Gaza diserang. 81 hari dah Gaza diserang. Yang meninggal dunia berkain kafan hampir 20,400 orang dah. Tu yang berkain kafan tuan-tuan, 20,400 orang. Yang tak berkain kafan, yang syahid bawah runtuhan bangunan kena bom, dalam surat khabar dia kata hilang 8,000. Hilang tu bahasa surat khabar, tapi faham-faham je lah, 8,000 tu hilang bawah runtuhan bangunan. Mana ada jentolak nak pergi korek cari, mana ada anjing pengesan nak pergi cari. Senang-senang kata 8,000 tadi dah 80 hari dah hilang. Faham-faham sendiri lah apa dia, arwah dah lah. Maknanya dekat Palestin, dekat Gaza hari ni, selama 80 hari dah 28,000 dah yang syahid. 28,000 yang syahid, setiap seorang ada tekek 70 tuan-tuan.
Setiap seorang ada tiket 70. Mereka bangkit di padang mahsyar, dia nak bagi syafaat pada adik-beradik dia. Adik-beradik dia kata, saya pun mati syahid juga. Saya pun ada tiket 70 juga. Dia nak tolong jiran dia. Jiran dia kata, aku pun mati syahid juga. Saya pun ada kota 70 juga. Last sekali siapa yang dapat kota banyak-banyak tu? Kota 70 setiap seorang tu, siapa dapat? Inilah yang ulama kata, jangan terkejut. Silat-silat hari bulan dapat kat kita benda ni, tuan-tuan. Kita yang banyak kunut nazilah, kita yang banyak doakan mereka, kita yang bantu tolong boikot, kita yang tolong sedekah, hantar bantuan, hantar apa. Tengok berapa kali dah, kan? Malaysia Airlines hantar pesawat dah 3-4 kali dah pergi, alhamdulillah. Kita tak tahu dengan asbab-asbab silat-silat hari bulan dapat kat kita benda tu. Sebab dia nak bagi syafaat sama-sama dia. Orang kata tak boleh nak bagi sebab masing-masing ada tiket. Jadi orang mati syahid ni bukan calang-calang. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu menyangka orang yang mati syahid itu mati seperti mana matinya orang-orang lain, tidak. Tetapi dia hidup di sisi Tuhannya yang Maha Agung, di sisi rezeki Tuhan mereka. Jadi tuan-tuan, 70 yang kelima ni, Allahu Akbar, itulah anugerah Allah bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Tapi dengan syaratnya tadilah, orang yang syahid dunia dan akhirat. Kalau syahid akhirat sahaja, dia tak boleh lah 70 tadi. Syahid akhirat sahaja mungkin boleh bagi syafaat pada mak ayah dia, pada adik-beradik dia yang keluarga terdekat. Syahid akhirat macam tadilah, kan? Mungkin wanita mengandung, waktu nak bersalin meninggal, dia boleh bagi syafaat mungkin pada suami dia, pada mak ayah yang terdekat. Ataupun orang yang mati kena penyakit berjangkit, kena taun, kena SARS, kena COVID dan sebagainya, kan? Boleh bagi syafaat tapi dengan bilangan yang kecil. Tapi orang mati syahid dunia dan akhirat berperang di jalan Allah, 70 setiap seorang. Jadi para jamaah, itulah negeri akhirat. Lagi-lagi kita faham bahawasanya bila sebut neraka, tuan-tuan ingat 70 sebanyak 5 kali tadi. Jadi orang kalau nak buat maksiat pun tak jadi dia nak buat. Orang kalau nak makan benda haram, benda syubhah, cancel dia. Bila dia sedar tentang 70 sebanyak 5 kali fakta tentang lubang neraka tadi, 70 kali ganda lebih panas dari api dunia. 70 tahun kedalaman lubang neraka. 70,000 rantai-rantai besi dalam neraka. 70,000 malaikat yang menarik satu rantai besi. Dan yang kelima, 70 orang ahli neraka boleh diberikan syafaat oleh orang yang mati syahid di jalan Allah. Sebab itulah kita, siapapun kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kurniakan kami keredaan-Mu dan syurga-Mu, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta jauh pada Allah dengan azab api nerakanya, yang mana sampai sekarang kita tahu syurga dan neraka ini walaupun namanya akhirat, tapi benda tu dah dipersiapkan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi lagi. Kita jangan terpengaruh dengan golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia banyak guna akal, tuan-tuan. Dia kata syurga neraka ni mana ada lagi. Nanti dunia dah hancur, dah ditiup sangkakala pertama, semua dah mati, Allah bersendirian dengan zatnya. Waktu tu baru Allah ciptakan syurga neraka, kata dia. Kan? Sebab dia fikir dengan logik akal. Buat apa Allah bakar api neraka awal-awal?
Membazir api je. Kan? Buat apa? Buat syurga awal-awal, siapa nak masuk, siapa nak duduk. Kan? Jadi dia banyak guna akal, golongan Mu'tazilah ini. Jadi bila berlawanan antara wahyu dengan akal, maka kita pegang wahyu, kita letak akal di belakang. Kerana wahyu yang mengawal akal, mengawal logik, bukannya logik akal yang mengawal wahyu, tidak. Jadi itulah Nabi SAW dah tengok dah gambaran akhirat pada malam Isra' Mi'raj. Dan yang kedua, nak tahu neraka ni dah ada ke tidak, kita baca dalam hadis demam. Hadis demam, tuan-tuan, hadis riwayat Imam Bukhari. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, pernah mendengar dari suaminya, yakni Nabi SAW. Nabi bersabda tentang demam, al-humma min faihi jahannam. Demam itu adalah bahang hembusan dari api neraka. Fa abriduha bil ma. Maka orang yang demam itu, sejukkanlah ia dengan air. Nak ceritanya kita demam-demam hari ni bukan semata-mata faktor keadaan tubuh badan sebagainya, tapi Nabi sebut jelas, min faihi jahannam. Bahang dari api neraka itu kena pada ahli dunia. Sebab tu bila kita demam, kita baca doa apa? Bismillahil kabir, na'udzubillahil azim, min syarri irkin na'arin, wa min syarri harrin narin. Doa demam ada sebut neraka. Sebab tadilah, dengan nama Allah yang maha besar, kami berlindung padamu daripada penyakit bawaan darah dan daripada bahang panas api neraka. Tak ingat Arab, baca kod Melayu tadilah. Maknanya doa demam tu pun ada sebut neraka. Jadi nak ceritanya, hadis tadi mematahkan hujah Mu'tazilah yang mengatakan syurga neraka ni mana ada, nanti kiamat nanti baru Allah ciptakan. So pandangan itu tertolak, sebab memang Allah telah siapkan syurga dan neraka sejak dari sebelum diciptakan manusia, langit dan bumi lagi. Jadi mudah-mudahan para jamaah yang berbahagia, siapapun kita, keadaan kita, maka kita sama-sama memohon kepada Allah agar kita bersifat seperti mana sifat-sifat ahli syurga, beramal dengan amalan-amalan ahli syurga, dan dijauhkan kita dengan bersifat dengan sifat ahli neraka. Wal'iyazubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dapat kita dijemput ke syurga Allah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan apa yang saya kongsikan sedikit sebanyak ada manfaat, ada kebaikan, ada pedoman. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain pertemuan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.